أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya apa khabar semua, insyaAllah? Alhamdulillah. Ustaz, khabar Ustaz baik? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Ada yang batuk-batuk tu, Masya Allah. InsyaAllah semoga kita diberi ujian kesihatan tu untuk kita dekatkan diri dengan Allah Amin, Subhanahu Wa Taala, amin, insyaAllah. insyaAllah. Okey, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan teruskan kelas kita, iaitu Asas Tajwid Al-Quran bersama para qari dan qari'ah merata tempat, Masya Allah, dari Singapura, dari Johor, dari Terengganu, dari Kuala Lumpur, Ceras pun ramai juga, Alhamdulillah. Syukur kita juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kelas kita berterusan, Masya Allah, walaupun dah habis, boleh dikirakan habis COVID lah, kembali kehidupan kita kepada biasa. Dah banyak dah, Masya Allah, dah boleh masuk kelas bersemuka dah di mana-mana kelas, masjid ke, surau ke. Tapi Zoom kita masih lagi, Masya Allah, kekal, Alhamdulillah, berterusan. Jadi sementara saya juga tak ada apa-apa waktu malam, tak ada terikat dengan mana-mana tanggungjawab yang secara rasmi, maka masih lagilah kita boleh istiqamah dan boleh kita teruskan, insya-Allah, selagi mana kita dapat bersama. Tak kira bilangan kita ramai tak ramai, Masya-Allah, tapi insya-Allah kita cuba menyampaikan dan juga kita cuba mengambil peluang masa ini sebagai masa yang kita menuntut ilmu bersama, insya-Allah. Asas Tajwid Al-Quran. Kita berikan nama Asas Tajwid Al-Quran untuk sama-sama kita bincangkan perkara yang basic, perkara yang penting, perkara yang awal-awal kita perlu kenal tajwid. Tapi rupa-rupanya bila dah lama, dah setahun lebih, kita duk ulang-ulang yang basic, yang asas tu. Alhamdulillah sekarang ni kita dah sampai ke pemuncak sebenarnya. Sampai ke penghujung bab-bab ataupun tajuk-tajuk yang agak tebal, agak berat, agak mendalam juga. Cuma dengan cara kita dan kaedah kita yang kita cuba lakukan sekarang ini dan cuba kita gunakan dalam kelas Zoom, yang kita gabungkan semua peringkat ilmu, peringkat kebolehan. Ada yang baru, ada yang dah lama, mungkin ada yang menjadi guru pun, tajwid pun ada bersama kita. Jadi kita kekalkan kaedah dua cara, iaitulah kita akan ulang dan ulang tajuk yang sama sebagai murajaah, sebagai ulang kaji, yang saya namakan ulang kaji kita bersama. Itu yang akan menambahkan lagi kemas dan juga kepastian kita dengan ilmu yang kita faham selama ini. Dan juga di penghujung kelas selalunya kita akan tambah juga sedikit-sedikitnya tajuk-tajuk baru yang kita masih lagi belum habis lagi dalam tajuk-tajuk tajwid. Jadi sebagai permulaan untuk kelas malam ini, insya-Allah kita dah sampai tajuk baru, kita dah sampai ahkamur ra'at, hukum-hukum ra', yang mana kita dah selesai hukum ra' ni terbagi kepada 3, tebal, tipis, dan kedua-duanya boleh, tebal dan tipis. 8 untuk tebal kita dah selesai 2 minggu sudah. 4 untuk tipis kita dah selesai minggu lepas. Dan malam ini kita ada bahagian yang ketiga, iaitulah 2 keadaan sahaja untuk ra', hukum ra' yang boleh kita baca 2 wajah. Kita diberi pilihan. Pilihlah yang mana selesa untuk kita nak baca, sama ada tebal ataupun tipis. Jadi untuk malam ini mungkin kita ambil masa lebih sikit lah untuk ra' ni, sebab insya-Allah kita akan ulang semua sekali, 842. 842. Jadi kita ingat nombor ni lah, 842, 8 tebal, 4 nipis, 2 untuk kedua-dua wajah. Boleh jawazul
jawazul wajhain, kedua-dua wajahnya boleh. Jadi sebelum itu kita pun masih memerlukan juga untuk kita murajaah sedikit tajuk-tajuk yang kita telah belajar dahulu, insya-Allah. Untuk murajaah kita minggu lepas last kali, ingat saya kita dah lepas hukum-hukum mad far'i yang sebabnya hamzah. Kita dah selesai minggu lepas hukum-hukum mad far'i yang sebabnya hamzah. Sebabnya hamzah ada 3 yang kita bincangkan, iaitulah mak wajib muttasil, mak jaiz munfasil dan mak badal. Untuk malam ni insya-Allah kita akan masuk sebahagian dari hukum-hukum mad far'i yang sebabnya sukun. Sebabnya baris mati, sebabnya sukun. Jadi insya-Allah kita akan mulakan beberapa mad saja, sebab banyak untuk sukun ni banyak jenis madnya. Jadi kita ambil beberapa mad yang dapat bersama insya-Allah. Okey, kita mulakan dengan mad lin. Mad lin. Okey, mula-mula sekali mad. Bila sebutnya mad, bacaan kita nak kena panjang. Istilah mad dalam ilmu tajwid, kena panjangkan bacaan kita. Suara kita kena tarik baca. Waktu kita membaca mana-mana kalimah yang adanya mad, kita kena tarik bagi panjang. Jadi tarik panjang tu perlu kepada nafas. Bila perlu kepada nafas, kita nak kena buat persiapan. Kita sebagai qari dan qari'ah kena buat persiapan ayat mana yang perlu kita tarik nafas, ayat mana yang kita kena bajetkan nafas kita, ayat mana kita nak kena bahagi-bahagikan nafas kita. Barulah bacaan kita tak ada terputus-putus, tak ada tercungap-cungap, tak ada termengah-mengah. Disebabkan kita dah siang-siang kita dah plan dan kita dah rancang nafas kita nak guna macam mana dalam membacakan ayat itu. Itu sebagai persiapan lah. Sepatutnya semua kita kena ada usaha dan juga kena buat begitu. Jadi bila tak buat macam tu, waktu kita membaca maka berlakulah terputus bacaan. Berlakulah suara kita akan rasa macam hilang-hilang di hujung-hujung ayat ataupun sebelum habis hujung ayat lagi. Kalau ayat tu dah banyak matnya ataupun ayat tu panjang, suara kita dah boleh kurang tajwid, dengungnya 2 harakat pun dah mula kurang, mat-mat yang lain pun dah mula terkorban disebabkan nafas kita yang pendek. Okey, apa yang kita perlu buat? Siapa-siapa yang boleh rasa dirinya ataupun nafasnya pendek, dia kena tarik nafas sebelum baca. Lagi-lagi ayat yang ada banyak huruf-huruf mad ataupun hukum-hukum mad. Contohnya kalau ada mad lazim yang 6 harakat, 1-2 hukum ada dalam satu ayat itu, memang kena berhenti sebelum mad lazim tu. Jangan kita lajak. Bila kita dah satu line, satu baris kita dah baca, ada mad lazim selepas tu, kalau kita lajak juga, berkemungkinan besar pancit. Bila pancit itulah hukum mat kita tak sempurna. Nak sebut ke laut tu jauh sangat. Jadi tak sempurnalah harakatnya. Ini selalu berlaku. Tak kira lah siapa kita, termasuknya saya, termasuknya orang-orang yang hebat. Kalau dia tak berwaspada, tak jaga-jaga, dia akan berlakulah begitu. Paling jelas sekali suratul Fatihah. Suratul Fatihah ayat yang ke-7. Jadi boleh kita tanya diri kita sendiri, ayat suratul Fatihah yang ke-7 itu, saya rasa semua ada pengalaman. Kalaulah tak fokus, kan, kita waktu baca surah Fatihah kita tak fokus ayat yang terakhir, sedar-sedar kita dah sampai dhalin, kadang-kadang dha tu tak habis lin pun dah habis nafas. Itu puncanya kita tak buat persiapan, kita tak tarik nafas dulu. Jadi mana-mana ayat yang adanya mad, ada tanda mad, kita tarik nafas dulu. Jangan kita sambung terus. Contohnya, ihdinas siratal mustaqim. Tarik nafas dulu. Siratal ladzina. Kalau kita tarik nafas begitu, insya-Allah kita boleh habis dalam satu nafas bagi orang yang panjang lah. Tapi bagi orang yang tak sampai satu ayat itu, walaupun dia tarik nafas pun dia tak sampai, dia kena buat kaedah yang kedua pula. Kena berhenti alaihim yang pertama. Siratal ladzina an'amta alaihim.
Okey, tapi jaga-jaga ghairil maghdubi saat nanti ada waladdallin panjang tu, di situ tarik nafas puas-puas. Tarik ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kalau kita tarik siang-siang, siap-siap, insya-Allah kita akan sebutkan perkataan yang ada mad lazim ataupun hukum-hukum mad itu dengan selesa dan dengan nafas yang cukup, insya-Allah. Saya ulang, walaupun perkara ini saya rasa semua dah tahu, cuma kadang-kadang kita terleka sangat dengan bacaan kita, kadang-kadang kita tak buat perkara ini. Itu yang kadang-kadang ataupun banyaknya berlaku juga hukum-hukum mad, walaupun jelasnya itu mad wajib yang kita dah bincang minggu lepas, walaupun jelasnya itu mad jaiz munfasil yang kita bincang minggu lepas, yang ada tanda ombak tu dah terang-terang itu hukumnya mad, tapi tak dipanjangkan juga. Kadang-kadang tak perasan ataupun nafas yang tak mengizinkan disebabkan tak ada persiapan tadi, iaitulah tarik nafas dan gunakan nafas itu dengan cermatnya, jangan membazir. Dia dalam nafas ini menggunakan nafas ada istilah membazir juga. Contohnya membazir huruf-huruf yang ada hembusan ataupun huruf-huruf yang kita boleh bernafas tu, kalau kita tak kawal nafas, dia akan keluar habis nafas kita. Membazir nafas kita. Bila kita dah terkeluar nafas lebih, itu nafas kita dah tak ada, tak cukup lah untuk kita nak gunakan hukum-hukum mad yang ada dalam ayat tu. Antara huruf yang kita kena jaga, huruf ha contohnya. Huruf ha dada ni, kalau ada dalam ayat itu, jangan kita lepas kuat. Bila kita lepas kuat ha tu, dia akan terlebih keluar dan terlebih terguna terlebih menggunakan nafas kita tu, tergunanya nafas kitanya, maka nafas kita tak cukup untuk habiskan ayat-ayat. Okay, ini sebagai permulaan untuk persiapan kita dengan bacaan-bacaan mad. Okey, bersama kita pada malam ini madlin. Okey, siapa nak mulakan bagi penjelasan madlin? Apakah itu madlin? Macam mana kita nak kenal? Apakah contohnya? Okey, siapa-siapa yang ada persiapan dipersilakan. Boleh mencuba, tak apa. Kalau tak cukup maklumat pun nanti akan dibantu, insya-Allah. InsyaAllah Ustaz, saya cubalah. Okey, silakan. Mak lin dia adalah lembut. Dia panggil lin, lembut. Betul? Mak lin ada dua huruf, iaitu waw dengan ya. Dua huruf saja. Dan sebelum sebelum huruf mak lin ada huruf berbaris fathah. Dan sesudahnya ada huruf yang berbaris dimatikan. Adakah cukup? Tak cukup dimatikan. Jadi makna tadi kalau kata yang sesudah kenapa dimatikan? Kalau pasal ujung perkataan. Sebab kita berhentilah kena hujung perkataan, hujung bacaan, hujung perkataan. Boleh, okey? Okey, cukup, masya-Allah. Contohnya macam baitin. Okey, baitin. Baitin macam baitin. Kalau kita matikan bain. Okey, cukup. Kadar panjangnya ada berapa? Dalam 6 harakat. Okey, boleh baca 6 harakat je. Lebih 4 atau 6 boleh kan, Ustaz? Mana satu, 4 ke 5 ke 6? Saya rasa 6 lah. 6 cantik lah pasal dia lembut kan, madlin. Macam bain. Tawassul isbab. Okey, kalau kata 6 saja, kalau kita nak baca surah Quraisy, liila fi Quraisy, jarang kita dengar orang tarik sampai 6 selalu tu. 4 boleh, 4 atau 6 boleh. Okey, jadi tambah lagi maklumat untuk Tuan Haji Latif. Kita ada 3 untuk madlin, ada 3 wajah. 2, 4, 6. Qasar, tawassut, isba'. Dia kena jelas yang itu lebih penting. Qasar, tawassut, isba', 2, 4, 6. Boleh pilih. Boleh pilih mana-mana satu. 2 ke, 4 ke, 6 ke kita nak baca dalam bacaan kita. Tapi bila kita dah pilih, kita nak kena seragamkan. Contohnya kita dah pilih 4. Jadi dalam bacaan kita itu, waktu itu, saat itu, semuanya maklin kita nak kena seragamkan. Semuanya 4. Segala maklin yang kita baca, yang kita jumpa dalam bacaan kita hari itu, waktu itu,
kita kena baca dengan tawassut, iaitu 4 harakat. Kalau kita pilih yang 6 semua. Kalau pilih 2 semua. Okay, kalau sekiranya 4 atau macam 6 kadang-kadang termasuk 5. Kadang kita susah nak macam agak judgement macam apa, bayin macam judgement kadang terlebih 5 ke atau betul okay betul lah. boleh dia dimaafkan lah, insya-Allah. Kita yang belum sampai tahap mahirnya, mungkin insya-Allah dimaafkan. Macam saya pun banyak terlanggarnya untuk wajah-wajah ni, ada kurang, ada panjang, ada lebih, ada kurang. Tapi jangan sampai bila hukum namanya mat bacaan yang panjang, jangan kurang daripada panjang. Itu je paling penting. Contohnya kalau katalah mat hukumnya mat. Contohnya mat lin ni kan. Mat lin ni paling kurangnya 2 harakat. Dia ada wajah qasar 2 harakat. Tapi tiba-tiba tak sampai 2 harakat. Itu memang kira ketaranya salah lah. Mat lin kita baca contohnya bait ada ni liila fi quraish, itu 2. Tapi kita baca liila fi quraish, pendek sangat. Itu terang dan tak boleh ada apa tu, tak ada harapan lagi lah untuk nak dapat apa tu dimaafkan ke ataupun dibolehkan ke, kan, dilonggarkan hukum itu tidak, sebab namanya mat mesti lebih daripada 2 harakat ke atas lah, ikut wajahnya. Tapi kalau antara 3 dan 4 kita tak boleh kemaskan. 3 ke 4 insya-Allah masih selamat. 4-5 masih selamat, sebab qadar untuk kita nak kira itu pun dia susah nak letaknya. Kira cara kita nak kira jari kita ni cepat ke lambat ke apa semua, itu memang agak susah. Kita nak bagi cara yang memutuskan inilah kiraan yang betul. Ada orang gerakkan jarinya cepat, ada orang gerakkan jarinya lambat. Jadi insya-Allah lebih daripada 2 harakat itu insya-Allah dalam keadaan yang masih selamat lah, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Okay, alhamdulillah. Insya-Allah jadi mat lin kita selesai, insya-Allah. Kita terus kepada mat yang kedua. Mat yang berikutnya pada malam ini adalah mad arid lis-sukun. Mad arid lis-sukun, yang mana sebab mad arid lis-sukun ini adalah hukumnya sebabnya sukun, sebabnya baris mati. Allah. Okey, mad arid lis-sukun, siapa boleh cuba terangkan insya-Allah secara rumusan yang penting. Malam ni kita tak ada peserta yang aktif, yang selalu ke depan yang duduk baris depan sekali tak ada nampak malam ni. Jadi kelasnya nanti kelas macam ada aman sikit, kekurangan tenteram sikit. Okey. Okay, Ustaz, saya boleh cuba Ustaz? Saya cuba je. Okey, silakan. Jadi orang lain tak masuk lagi. Okey, silakan. Ma'alif disukun dia diselangi barisan mati. Makna tadi di akhir perkataan tu diselangi barisan mati. Akhir ayat tu makna between huruf yang hidup tu yang penghabisan dimatikan. Macam seperti mat yang diselangi dengan huruf yang mati, huruf mat asli bertemu dengan huruf yang hidup dan dibaca dimatikan. Itu macam banyak kali mati tu. Macam dia 3 huruf, 3 huruf kan. Jadi yang tengah tu dah mati kan. Yang akhir tu kita matikan. Jadi makna tadi diselangi barisan mati lah. Mana yang hidup, yang mati hidup kan. Jadi yang hujung tu kita matikan. Saya tak faham apa. Kurang itu bagus tu, bila kita cuba, kita mungkin kita faham sampai tahap tu je. Jadi kita nak perlu saya cuma faham yang hidup, mati, hidup tu, habis kita matikan yang akhir tu. Yang kita pun yang hidup baru masuk ni, masya-Allah, panjang umurnya. kita sambut dia dulu, tak boleh dia sebagai tetamu. Okey, jadi Tuan Jelatif mungkin faham itulah mad arid lis-sukun selama ini. Tapi kita boleh bagi tambah lagi untuk lebih jelas. Sebab kalau dalam istilah mati lepas tu hidup, lepas tu mati balik, itu susah tu. jadi kita nak cari yang mati yang hidup tu memang kurang
Dia kurang tak jelas, jelas lah. InsyaAllah. Dia kurang jelas lah bagi kita dan bagi orang yang mendengar pun. Sebab kita belajar setajwid ni, kita nak latihkan diri kita untuk kita huraikan perkara hukum-hukum ni kepada diri kita supaya kita faham dengan cara mudah. Dan bila kita faham cara mudah, insya-Allah manalah satu hari kita boleh bantu dan kita boleh sampaikan kepada orang yang lain ilmu yang manfaat itu akan berterusan. Itu yang kita harapkan. Sebab itu saya nak sangat bila diberi peluang untuk mencuba bagi huraian ini, ambil bahagian dia. Tak kira lah betul ke tak betul kan, nanti akan dibantu dan akan diperbetulkan. InsyaAllah. Okey, jadi ma'ad disukun. Okey, saya bagi peluang kepada yang seorang lagi. Siapa yang boleh tambah lagi selain daripada Haji Taib yang dah, Haji Latif yang dah terangkan tadi. Saya dah faham sebenarnya. Dia dah sebut rumusan tu. Tapi bagi pendengar tu agak kurang jelas. Dia nak sebut Ustaz, dia nak sebut terjadi apabila kita wakaf Ustaz ya. Wakaf tu dia terus matilah. Bila wakaf tu dia automatik mati kalaulah bukannya huruf-huruf yang bertanwin atas fathatain ni. Okey, yang tu boleh diterangkan gitulah. Berhenti disebab dia mati disebabkan kita berhenti. Istilah tu lebih jelas. Terjadi apabila kita wakaf sama seakan-akan madlin juga. Okey, apa beza antara mad arid sukun dengan madlin? Kau mendatang Ustaz. Masya-Allah. Pelajar cemerlang kita dah berbunyi. Mendatang Sukun mendatang. Madlin ada mendatang tak? Ada. Madlin 246 dia apa? Ma'arif sukun Ustaz. 246. Madlin 246 juga. Ya. Sama je. Okey, apa yang tak sama Madlin dengan ma'arif sukun? Madlin dia setiap waw dengan ya sebelumnya tu arif berbaris atas. Itu dah selesai Haji. Itu betul Madlin. Ma'arif sukun? Ma'arif sukun penghujung ayat Penghujung ayat. Penghujung ayat macam sirah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu Bismillahirrahmanirrahim habis ayat. Kalau Bismillahirrahman belum habis ayat lagi. Ini surah. Boleh tak jadi ma'arif sukun Bismillahirrahman ataupun Bismillah? Tak boleh jadi, belum habis. Belum habis ayat belum komplit. Belum komplit tapi dah berhenti tu. Tak dijadikan ma'arif sukun Ustaz. Jadi nasib baik Haji Din masuk malam ni. Sebenarnya boleh jadi. Boleh jadi. Macam mana Ustaz? Sebab dia tak semestinya akhir ayat Haji Din dan semua. Bukannya akhir ayat, akhir bacaan. Akhir bacaan Ya mad arid li sukun mati mendatang itu Haji Din dah sebut tadi. Mati mendatang itu dia berlaku apabila kita berhenti wakaf di mana-mana sahaja dan huruf itu tiba-tiba mati. Tiba-tiba sukun. Jadi contohnya Bismillah. Tu kan tiba-tiba mati kan? Yes. Bismillah. Itu yang namanya arid li sukun. Datang. Mati mendatang. Jadi di tengah-tengah ayat pun kalau kita berhenti dan tiba-tibanya huruf tu dimatikan disebabkan kita berhenti dan sebelumnya ada mad asli, maka itulah mad arid li sukun. Okey. Jadi kalaulah kita sambung dia jadi mad asli je. Bismillahi. Itu mad asli je. Bismillahirrahmani. Mad asli je. Tapi kalau kita berhenti, nun itu dia mati. Man. Sebelumnya ada mad asli. Maka itulah ma'arif sukun. Okay. Jadi mungkin kita tambah penjelasan. Kalau kita nak huraikan ma'arif sukun, boleh juga kita jadikan ayat ini. Setiap mad asli bila diwakafkan huruf selepasnya mati, huruf selepasnya sukun disebabkan kita wakaf, disebabkan kita berhenti, maka terjadilah mad arid lisukun. Jadi mad asli sebenarnya kalau kita sebut mad asli kita dah jimat dan dah ringkaskan cerita. Kalau nak sebutkan mad arid lisukun, dia nak kena sebutkan huruf mad yang sebelumnya berbaris sesuai dengan huruf mad itu dan selepasnya huruf itu berbaris mati disebabkan kita berhenti. Panjang cerita kan? Itu mad arid sukun. Jadi kita nak ringkaskan setiap mad asli selepasnya huruf mati disebabkan kita berhenti, disebabkan kita wakaf,
itulah ma'aril sukun. Okay. Sebagai contoh di skrin saya ni, contohnya linnasi, linnasi. Kalau kita sambung linnasi, si ni kita baca bagi bawah dan kita sambung dengan ayat-ayat yang lepasnya, maka linnasi, nasi ni mad asli je kalau kita sambung. Tapi kalau kita berhenti linnas, mad asli ni tak boleh jadi mad asli dah. Sebab apa? Sebab selepas mad asli ni ada huruf sin sukun disebabkan kita berhenti. Disebabkan kita wakaf di atas perkataan an-nas ni, maka sin dia mati. Bila sin mati arid, sin mati baru mendatang mati, ni baru berlakunya mati, maka jadilah mad arid sukun. Kalau yu'minun boleh? Sama juga. Tengok yu'minuna. Yu'minuna. Kalau kita sambung yu'minuna, nuna ni mad asli biasa. Tapi kalau kita berhenti, nun yang last kali itu mati. Yu'minun. Bila tapi mati disebab kita berhenti. Bila kita berhenti Ajidin, dia kena matikan. Okey. Kalau kita wakaf atas yu'minun, allazina yu'minun, kita matikan nun disebabkan kita berhenti, maka itulah mad arid lisukun. Okey. Mad arid, mad arid lisukun pun sama juga, wajah bacaannya 2, 4, 6. Qasar, tawassut, isba'. Sama juga kita nak kena seragamkan 2, 4, 6. Pilih yang mana, maka kita kena jaga dan juga seragamkan 2, 2, 2, 4, 4, 4, 6, 6, 6. Mad arid sukun mungkin terlebih mudah untuk kita seragamkan sebab dia jelas dan banyak, dia berulang-berulangnya. Hampir setiap ayat ada. Bila kita wakaf di tengah-tengah ayat pun dia boleh jadi mad arid sukun, di penghujung ayat pun kebanyakannya mad arid sukun. Maka kita boleh seragamkan dan kita boleh latihkan diri kita. Ini untuk ilmu pengetahuan yang kita ada dan kita cuba amalkan. Maksudnya kita tahu erti nak kena seragamkan mad-mad yang ada berbilang wajah. Contohnya kita mulakan dengan mad arid sukun. Jadi mad arid sukun, kalau kita pilih 2, kita cubalah buat mad arid sukun kita semua 2, 2, 2, 2. Kalau kita pilih 4, cuba kita buat semua 4, 4, 4. Ini sebenarnya membantu untuk kita lekakan diri kita dengan Al-Quran dan hukum-hukum tajwid. Cuba tuan-tuan, puan-puan, selepas ini, cuba baca. Buka je satu muka surat. Baca setiap mad arid sukun, saya nak buat 4 belaka. Setiap mad arid sukun, saya nak pilih jadi 2 je. Pilihlah mana-mana satu dan cuba seragamkan. Mula dengan suratul Fatihah, dah seronok dah. Kan? Bismillah. Contohnya saya ambil wajah qasar, wajah 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nampak? Dua di penghujung ayat, penghujung bacaan saya. Jadi kalau nak buat 4, tarik sikit. Di situ kita akan leka dan di situ kita macam kita baca dan kita perhatikan bacaan kita sendiri. Itu yang seronok tu. Terlebih ni. Ataupun ini terkurang. Saya dah pilih 4, tiba-tiba saya buat 2 pula. Patah balik. Perbetulkan balik. Jadi dengan cara tu kita akan terasa kita tahu dan kita cuba buat. Alhamdulillah. Masya Allah. InsyaAllah. Boleh cubalah cara ini insyaAllah. Okay. Alhamdulillah. Okay. Ada apa-apa berkenaan dengan mad arid sukun? Jelas semua? Semua pas, Ustaz. Semua okey. Semua okey. InsyaAllah. Okey. Kalau semua okey, saya rasa saya nak pindah masuk tajuk baru kita sebab kita nak masa lebih sikit untuk hukum ra ni. InsyaAllah. Minggu lepas, last kali kita belajar berkenaan dengan ra. Ra tipis. Ra tipis adanya 4
Kita selesai. Malam ni insya-Allah ada masa nanti kita akan ulang secara ringkas insya-Allah. Untuk malam ni kita mulakan dengan jawazut tarafain ataupun jawazul wajhain. Boleh kita baca kedua-dua wajah. Dia ada dua. Jadi bilangan ataupun nombor yang dalam hukum ra ni ada 3 nombor, 8, 4, 2. 8 untuk tebal, 4 untuk tipis dan 2 untuk kedua-duanya boleh. Tebal pun boleh, tipis pun boleh. Okey, jadi kita habiskan yang ni dulu, lepas tu kita patah balik insya-Allah, kita akan sebut semua insya-Allah. Okey, jawazul wajhain ada 2. Yang pertamanya apabila huruf ra itu berbaris mati, sebelumnya huruf berbaris bawah, selepasnya huruf isti'la berbaris bawah. Ada 3 perkara. 3 perkara Ra berbaris mati, sebelumnya huruf berbaris bawah, selepasnya huruf isti'la berbaris bawah. Jadi disebabkan nota ni dalam bahasa Arab, saya ringkaskan, boleh tanda dan boleh tulis sendiri insya-Allah. Boleh Ustaz ulang lagi sendiri. Ustaz. Sebelum huruf ra berbaris bawah. Okey, sekejap. Huruf ra berbaris mati. Sebelumnya huruf berbaris bawah. Berbaris bawah. Ini yang kedua. Yang ketiganya selepasnya huruf isti'la berbaris bawah. Baris bawah juga. Huruf isti'la tu huruf yang tebal lah. Huruf yang 7 tu khussa dagtin qid. Bila sebut huruf isti'la, salah satu daripada huruf 7 yang tebal tu. Oh, dia yang kha, sod, ra, kha, sod. Ya, betul. Masalah ni minggu lepas dah ada kan? Tak ada. Ni tak ada. Ini tak ada. Ini untuk minggu ni je. Okey. Nanti saya akan tanya apa bezanya minggu ni dengan minggu lepas. Dia ada bezanya di sini. Okey, jadi contohnya hanya satu sahaja dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syu'ara. Fakana kullu firqin kattaudil azim. Ada satu sahaja dalam Al-Quran. Ini sahaja, perkataan ini sahaja. Ustaz, minta maaf Ustaz. Yang Ustaz kata isti'la tu apa makna dia? Huruf isti'la tu huruf yang tinggi, huruf isti'la yang tebal. Tu mana tinggi? Isti'la tu tinggi. Ya, betul. Huruf yang kita kena baca dengan suara ataupun dengan sebutan yang tinggi, yang tebal. Yang tebal. Okey, jadi contohnya firqin kattaudi. Firqin kattaudi. Ra di sini, ra firqin di sini kena baca, boleh baca sama ada tebal ataupun tipis. Dal mati. Dal di bawah. Ra, kita bincang ra saja jadi malam ni. Ra, huruf ra di sini. Jadi senang je lah. Maksudnya di sini tak ada masalah lah. Nak tebal pun boleh, nak tipis pun boleh. Ikut yang mana kita lebih selesa dan mudah untuk kita sebutnya. Cuma jangan kita salahkanlah. Saya pernah disalahkan. Kata kenapa baca tebal di sini? Ini baca nipis. Dia bagilah alasan, dia kata sebelumnya bagi bawah lah, selepasnya bagi bawah, kedua-duanya bagi bawah, mana boleh nak tebal lagi? Sebenarnya dia masih tebal di sini disebabkan qaf itu walaupun barisnya bawah, tapi dia masih lagi kuat disebabkan dia itu huruf isti'la. Dia masih memberi pengaruhnya kepada ra itu untuk jadi tebal. Okey. Jadi bacaan tebalnya macam mana? Bunyinya macam ni. Fakana kullu fakana kullu firqin. Itu tebal. Belakang ruqin. Ya. Dan bacaan untuk tripisnya macam ni bunyinya. Fakana kullu firqin. Fakana kullu firqin. Macam tak kena Ustaz. Bezanya di bibir mulut kita lah. Firqin. Tapi kena jaga. Kita kena jaga ra ni bila kita tipis, qaf tu jangan tertipis sangat.
Sebab qaf tu walaupun dia baris bawah, dia masih kekal sifat tebalnya. Firqin, dalam sikit bunyi. Firqin gitu Ya. Firqin. Jadi kalau saya tanya untuk wajah ni, untuk keadaan ini, ra tebal ke ra tipis yang paling selamat? Ra tipis. Kalau Ustaz tadi tebal. Pilihlah yang tebal. Pilihlah yang tebal, dia lebih selamat. Ada pilihan. Ya, boleh baca kedua-duanya. Itulah tajuk kita malam ni. Jawazul wajahain, maknanya dapat baca kedua-duanya. Kedua-duanya boleh. Tebal pun boleh, tipis pun boleh. Tapi bagi saya ini keadaan ini kalau kita tebal lebih selamat supaya qaf itu tak tertipis. Kalau kita gunakan tipis ra, dia akan jadi tipis juga qaf. Ustaz, maaf Ustaz. Tadi apa hukum dia lagi sekali Ustaz? Apa hukum dia tadi? Dia panggil di sini jawazul wajahain, maknanya harus kedua-dua wajah. Tebal pun boleh, tipis pun boleh. Jawazul al-wajhain. Al-wajhain. Wajhain mana dua wajah lah. Jawaz wajahain, jawazul wajahain maksudnya harus dua wajah. Dua wajah tu at-tafkhim wa at-tarqiq. Macam tebal dan nipis. Okey, jelas insya-Allah. Ayat berapa Ustaz? Okey, kalau tanya ayat sekejap ya. Soalan-soalan nanti saya kena baca sekejap. Okey, sekejap. Saya hafal ayat dan nombor ayat saya tak hafal. Okey, ayat muka surat 370 ayat 63 dalam surah Asy-Syu'ara, satu-satunya dalam Al-Quran untuk keadaan ini. Okey, dalam chat pun ada tanya surah Asy-Syu'ara muka surat 370 ayat 63. 370 ayat 63. Okey, saya cek. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Kalau baca tipis dia macam susah kita nak sebut dia punya qaf, kerana betul. tebal dia macam hampir sama dia punya jalan. Betul. Itu yang saya cadangkan tu. Sebab ada orang yang nak tipis tapi nak kena jagalah jangan sampai tertipisnya qaf. Bila tipis qaf dia akan jadi kaf. Itu bahaya. Jadi kita ambil lah yang lebih selesa dan lebih selamat. Okey, boleh? 370. Dah jumpa dalam Al-Quran 63. Okey. 6. dah jumpa insya-Allah. Kita masuk keadaan berikutnya insya-Allah. Saya slow Ustaz. 370. 6. Saya tak kenal huruf. 6 dia 7 ni macam V V V ya benar. Sudah lepas jauh. Okey. 6 tu macam 7 lah. Ni tengah 3 baru dapat 370 ni 5 Ustaz Ya. Tapi Ustaz kalau kita macam biasakan baca macam kullu firqin pun boleh jugalah kita baca tipis. Ya, kalau boleh kedua-duanya. Kalau boleh tipis tu maknanya dapat wajah tipis. Qin qaf tu kena jagalah. Betul dapat kullu firqin Ustaz Tahniah dah dapat. Falaqakan kana kullu firqin. Okay. Ya betul. Okey insya-Allah
Okay, alhamdulillah dapat. Okey, mana itu dah selesai untuk halah yang pertama dalam jawazul wajhain ini ataupun hukum yang dapat kedua-dua wajah. Untuk halah yang kedua, yang terakhir ini, untuk halah yang kedua, keadaan yang kedua yang boleh kita baca kedua-dua wajah, dia ada dua perkataan sahaja dalam Al-Quran. Okey, jadi apakah keadaan yang kedua ni yang boleh baca kedua-duanya, nak baca tebal boleh, tafkhim boleh, nak baca tarqiq boleh, tipis boleh, iaitulah apabila ra itu berbaris mati. Boleh tulis. Ra berbaris mati. Ra berbaris mati Sebelum berbaris mati. Sebelumnya huruf isti'la berbaris mati. Okey. Dan sebelumnya huruf berbaris bawah. Berbaris mati ra sebelumnya. Sebelumnya huruf isti'la berbaris mati. Belum. Isti'la. Huruf isti'la berbaris mati. Berbaris mati. Mati. Dan sebelumnya huruf berbaris bawah. Sebelumnya. Ada tiga perkara. Yang pertamanya ra berbaris mati. Yang keduanya sebelumnya huruf isti'la berbaris mati. Yang ketiganya dan sebelumnya huruf berbaris bawah. Jadi itu keadaannya. Jadi ada dua perkataan yang berulang kalinya di dalam Al-Quran. Cuma dua perkataan inilah. Perkataan yang pertama yang berulang-ulangnya iaitulah perkataan Misr. 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 Ada beberapa tempat dalam Al-Quran. Misr. Dan perkataan yang kedua iaitulah perkataan Al-Qitr. Al-Qitr hanya satu tempat saja dalam surah Saba. Dalam surah Saba ayat ke-12. Muka surat 429 ayat 12. 429 ayat 12. Dalam surah Saba. Perkataan Al-Qitr. Al-Qitr. Qitr. Okey, kita tengok dulu contoh yang ada di skrin ini. Misra dengan Al-Qitri. Misra dengan Al-Qitri. Jadi kita dah jelaskan tadi huruf ra itu berbaris mati. Maknanya huruf ra kedua-dua dalam contoh ini huruf ra di akhir perkataan. Dan secara automatiknya maknanya kita kena berhentilah baru dia baris tu mati. Kalau kita tak berhenti, maknanya ra tu tak mati, maknanya tak ada termasuk dalam keadaan inilah. Mesti kita berhenti atas perkataan ini untuk ra tu jadi mati. Okey, jadi sebelum ra berbaris mati tu ada huruf isti'la, huruf sad dan huruf ta di sini. Dan sebelum huruf isti'la berbaris mati tu ada huruf berbaris bawah, iaitulah mim dengan huruf qaf, qaf baris bawah. Jadi inilah keadaan yang kedua dalam bahagian hukum ra yang dibolehkan dua wajah. Iaitulah sama ada kita nak baca tebal ataupun nipis. Kedua-duanya betul dan kedua-duanya boleh. Okey, jadi untuk perkataan Misr, untuk tebalnya bunyi macam ni. Misr. Misr. Jadi ayat 12 mulut kita masih muncung ke depan untuk tebalkan sad dan kita kekalkan muncung tu sementara nak gegarkan huruf ra, makhraj ra. Misr. Okey. Itu untuk tebal. Kalau tipis, selepas muncung sad itu kita nak kena tarik bibir mulut kita, nak kena tipiskan ra. Contohnya macam ni. Misr. 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 Jadi slow motion lagi saya dah buat ni. Misr. Ke depan sikit untuk sad dan kita tarik bibir mulut kita untuk tipiskan ra. Okey, perkataan yang keduanya dalam surah surah Saba, wa asalna lahu 'ainal qitr.
Sama juga cara dia sama juga. Kalau ra yang tebal bunyinya wa asalna lahu 'ainal qitr. Tebalkan pa dan kekalkan mulut kita, bibir mulut kita ke depan untuk kita gegarkan huruf ra tadi. Qitr, qitr. Senanglah. Tapi kalau kita nak tipiskan, kita nak kena buat kerja sikit. Selepas pada kita muncung pa tu, kita kena tarik bibir mulut kita, lebarkan, senyum sikit untuk kita nak tipiskan ra. Macam ni. Wa asalna lahu 'ainal qitr. Qitr. Boleh. Lahu. Jadi terpulanglah kepada kita. Terpulang kepada kita nak pilih yang mana mudah, sama ada kita nak tebal ataupun tipis, kedua-duanya boleh. Pilih yang mana lebih selesa dan pilih yang mana lebih selamat. Jadi kalau ikut qori-qori ataupun ulama-ulama tajwid, dalam keadaan ini untuk perkataan Misr lebih selesa dan lebih cenderungnya untuk tebalkan ra berbanding dengan tipis. Sebab apa? Sebab asal ra itu baris atas. Misr. Dan untuk perkataan al-qitr dipilih untuk ulama-ulama, contohnya Ibnul Jazari disebutkan dalam syarahannya, dipilih huruf untuk al-qitr ini dipilihkan wajah tarqiq, wajah tipis, sebab meraat ataupun nak meraihkan ra itu ketika wasal itu ra berbaris bawah. Jadi bila ra berbaris bawah asalnya tipislah. Jadi bacanya untuk al-qitr lebih mudah dan lebih selamat baca bagi bawah. Tapi bagi saya kedua-duanya lebih mudah tebal. Sebab ta tu tebal, ra bila kita berhenti dia lebih senang untuk tebal. Ya. Misr, qitr. Jadi terpulanglah nak baca kepada mana pun boleh, kedua-duanya boleh. Okey, saya rasa sampai sini untuk tajuk baru kita pada malam ini habis sampai sini. Siapa-siapa ada pertanyaan, nak tambah lagi maklumat, dipersilakan, dialu-alukan. InsyaAllah sebelum kita buat murajaah secara umum untuk hukum ra semua sekali, insyaAllah pada awal. Okey. Ada apa-apa nak tambah? InsyaAllah siapa-siapa boleh tumpahkan ilmunya, siapa-siapa yang ada poin-poin yang penting dalam bab-bab ra ni. Tadi Ustaz cakap Misr kat mana Ustaz? Saya jumpa kitab. Okey, Mesir kalau nak jumpa pergi muka surat, dia ada beberapa tempat. Kita ambil yang paling dekat dengan kita, muka surat Surah Yusuf ada Ustaz. Muka surat 493. Surah Yusuf pernah ada. Di surah Az-Zukhruf 493. 493 ayat 51. Itu dekat sikit dengan kita. Ayat 51. 51. Alright. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك 51. 51. Jumpa. Mana dia punya nama tadi apa? Misr. 50. Wazada Fir'aunu fi qawbihi qala ya qawmi alaysa li mulk alaysa li mukallimut wa hadhihi anhu. Mulku Misra tu, mulku Misra. Dah lajak dah Jidin. Mulku Misra. Mulku Misra saya. Ya. Kalau berhenti mulku Misr. Okey. Yang merah saya. Okey. Mulku Misr. Mulku Misr. Okey, alhamdulillah. Kalau tak ada apa-apa, kita marilah sama-sama kita buat murajaah dan ingat balik. Kita tutup buku, kita cuba ingat balik. Saya pun ingat tak ingat tu kita sama-sama bincang dah sama-sama.
Okey, kita cuba kembali kepada nombor 8. Nombor 8, siapa boleh ingat, siapa boleh bagi keadaan-keadaan serta contohnya. Kalau siapa nak guna buku pun silakanlah. Kita mulakan dengan okey, kita mulakan kita patah balik, kita bercerita balik keadaan-keadaan hukum-hukum ra' yang terbagi kepada 3 tadi. Yang pertamanya terbagi kepada 8 keadaan khas untuk ra' tebal, 4 keadaan yang khas untuk ra' tipis dan 2 keadaan untuk ra' dapat baca kedua-dua wajah, tebal dan tipis, tafkhim dan tarqiq. Okey, kita mulakan dengan yang tebal dulu, yang 8 keadaan. Okey, keadaan yang pertama siapa ingat? Fir'aun. Ingat, kena sebut keadaan dulu. Keadaan dulu. Jadi kalau Wajidi tak tulis itu susah nak jumpa dah. Saya tulis macam cacing orang. Jadi kalau cacing tu kena betulkan balik. Karim. Okay. Tak, Jidin, tajuknya untuk 8 dulu. 8 yang tebal. Okey, Haji Sharif. Okey, ada 3 keadaan Ustaz. Ra baris atas, ra mati sukun sebelumnya baris atas. Okey, yang keadaan pertama tu contoh, bagi keadaan dan contoh, Oh, saya tak ada contoh. Yes, okey, siapa yang tak ada contoh bersiap sedia untuk tambah terus. Saya cuba Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ra berbaris atas. Tu ra jelas baris atas. Okey. Okey, keadaan yang kedua? Ra baris bawah, baris mati. Apa yang baris mati wal fajri. Itu yang ke berapa tu? Oh, tu nanti itu kalau roh yang mati Ustaz. Dia kena sebut jelas. Kita pergi kepada halah yang kedua, iaitulah ra baris mati sebelumnya baris atas. Ambil yang itu dulu. Ra baris mati sebelumnya baris atas. Okey, contohnya wal fajri. Itu kan tadi. Tu belum tu. Itu keadaan yang ketiga tu. Oh, ra baris atas. Okay. Ra baris atas. Yarfa'il. Yarfa'il. Itu boleh. Itu keadaan yang kedua. Okey, Haji satu lagi. Yurja'un. Boleh juga. Itu bagi depan. Yurja'un. Itu bagi depan. Itu tak termasuk keadaan kedua tu. Keadaan kedua bagi atas bagi. Dia mati. Okey, tak apa, kita pelan-pelan kita ulang-ulang macam ni supaya kita akan insya-Allah lebih confirm dan lebih jelas untuk kita faham. Okey, keadaan yang ketiga Haji. Yang ketiga ra mati sebelumnya baris mati dan sebelumnya baris atas. Ya, betul. Yang tadi saya baca tu wal fajr, betul tak? Wal fajr wal fajri asr atau wal laili ashr. Idza yasr, itu semuanya betul tu. Wal watr. Okey, boleh. Okey, habis 3. Ada lagi 5 dalam keadaan 8 yang tebal. Okey. 5, siapa boleh sambung? Siapa ada tanda? Ustaz, yang apa? Yang contoh saya tahu tapi penjelasan tak macam yang apa? Limanir taudha. Limanir taudha mana huruf ra ada sebelumnya ada huruf berbaris bawah. Mendatang macam baris bawah mendatang. Itu tuan kena dengar bila sampai keadaan ini sebab dia penjelasan dia ada lebih sikit. Dia bukannya sekadar mati sebelumnya bagi bawah, tidak, dia ada sesuatu di situ. Nanti nak kena jelaskan, tapi keadaan tu keadaan yang ketujuh. Ketujuh. Kena sabar dulu. Keadaan yang keempat. Okey, keadaan yang keempat tadi Tuan Haji Sharif dah selesai untuk ra baris mati
Ra yang ada kaitan dengan baris atas. Sekarang ni kita masuk dalam bahagian ra yang ada kait dengan huruf baris depan pula. Jadi mula dengan ra, keadaan yang keempat, ra berbaris depan. Mana-mana ra berbaris depan dalam Al-Quran semuanya tebal. Itu keadaan yang keempat. Walladzina kafaru, ru, mana-mana baris depan lah. Itu adalah keadaan yang keempat. Keadaan yang kelima, ra mati sebelumnya baris depan. Macam tadi, yurja'u, macam al-Quran. Yang depan macam turja'un boleh juga. Macam turja'un boleh. Dan yang keenam, keadaan yang keenam, ra mati sebelumnya huruf mati, sebelumnya baris depan. Innal insana lafi khusr. Sin mati, lepas tu kha. Kha tu bagi depan juga. Jadi ra tu tebal. Khusr. Okey, itu 6 semua yang ada kait dengan baris atas dah selesai, kait dengan baris depan dah selesai. Keadaan yang ketujuh yang dilatih sebut tadi, iaitulah ra tu mati sebelumnya ada huruf berbaris aridah, berbaris bawah tapi aridah, baru. Dia aridah baru mendatang jugalah. Maksudnya di sini dia dalam keadaan tertentu dia tak dibaca, dalam keadaan tertentu dia baca. Maknanya di sini hurufnya huruf hamzah wasal lah. Kalau kita sebut lagi macam ni lagi senang. Setiap ra berbaris mati sebelumnya hamzah wasal. Itu lebih jelas. Ra berbaris mati. Sebelumnya okey, sebelumnya hamzah wasal. Sebelumnya hamzah wasal. Contohnya dalam surah Al-Fajr, irji'i ila rabbiki radiyatan. Irji'i. Walaupun hamzah wasal dibaca bahagian bawah, tapi dia tu hamzah wasal. Dia tu bukannya hamzah yang asal. Bukan hamzah asli. Hamzah itu hamzah mendatang ataupun hamzah dalam keadaan kalau saya tahu itu boleh kan Ustaz, huruf sebelumnya ada huruf berbaris bawah mendatang. Tapi kita tak jelas yang huruf mendatang tu macam mana. Huruf mati berbaris bawah mendatang tak boleh. Itulah kita nak jelaskan apa yang macam mendatang mana? Tu. Macam mana jadi, mendatang? Mendatang makna tadi huruf mati tu dia sebelum dia ada huruf yang mendatang macam hamzatul wasal ni. Itulah, jadi dia tak khusus. Dia tak khusus. Jadi kalau kita terus sebutnya hamzah wasal, terus selesailah. Jadi kita tahu situ sebelum huruf berbaris bawah ada huruf hamzatul wasal. Ra berbaris mati sebelumnya hamzah wasal. Just tahu gitu ya. Itu senang. Irji'i liman irtada alladhi irtada. Semua kalau kita wasalkan hamzah tu tak dibaca, maka itulah hamzah wasal ataupun ra yang berbaris mati ditebalkan disebabkan sebelumnya ada hamzah wasal. InsyaAllah. Okey. Keadaan yang ke-8 yang tebal iaitulah apabila ra mati sebelumnya baris bawah, selepasnya huruf isti'la bukannya berbaris bawah. Okey, ra berbaris mati sebelumnya baris bawah. Tapi selepasnya ada huruf isti'la yang bukannya baris bawah. Contohnya ada 4 perkataan lah. Irsada, qirtas, firqah. Dalam Al-Quran ada beberapa tempat saja yang ra mati sebelumnya baris bawah. Tetapi selepasnya ada huruf isti'la. Tapi huruf isti'la tu bukannya baris bawah. Itu yang dibacakan dengan tebal. 8 keadaan selesai. Okey, boleh insya-Allah. Dan 4 keadaan yang dibaca dengan tipis pula. Kita masuk bahagian yang kedua. 4 keadaan yang dibaca dengan baris dengan wajah tipis, wajah tarqiq. Okey, keadaan yang pertamanya siapa ingat? Ini kita ulang macam ni bagi peluanglah kepada sesiapa yang belum buat nota komplit, boleh tambahkan. Yang pertama Ustaz, yang ra tu kan apabila huruf ra berbaris bawah dibaca dengan tarqiq. Okey, itu dah tentunya sekali. Jadi kita mulakan bila tarqiqnya kita pergi kepada ra bagi bawah je. Asalkan ra dalam Al-Quran baris bawah semua nipis belakang, semua tipis belakang. Jadi sebelum huruf ra mati ada huruf berbaris bawah. Sekejap kita ambil satu-satu. Itu keadaan pertama tadi ra baris bawah. Contohnya
Contohnya ila bariikum. Ila bariikum. 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 Ri itu nak kena Ila tipis. bariikum. Okey, jadi sebagai peringatan, bila kita istilahkan tebal tipis tu, kita terus tergambar. Waktu kita nak sebut yang tebal tu, cuba kita muncung mulut sikit. Pipi mulut kita ke depan sikit untuk tebal. Mana-mana huruf yang tebal lah termasuknya huruf tebal. Dan bila kita masuk dalam bahagian yang tipis, mana-mana bacaan yang tipis tu, cuba kita lebarkan bibir mulut kita untuk nak menipiskan bacaan itu ataupun huruf itu. Bariikum. Ila bariikum. Okey, keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua, sebelum huruf ra mati, ada huruf berbaris bawah. Dan sesudah ra mati, ada huruf baris bukan baris istiqla. Istiqla macam Fir'aun. Okey, kita boleh sebut betul. Maknanya selepasnya bukannya huruf isti'la. Isti'la sama tu. Maknanya sebelum ra mati, sebelumnya baris bawah, selepasnya bukan huruf isti'la. Itu perlu disebut jugalah. Contohnya Fir'aun, fir kena tipiskan dan kena lebarkan bibir mulut. Fir'aun. Ni kadang-kadang dia senang nak sebut jadi tebal. Karim boleh tak? Karim dah lepas dah. Karim tadi yang baris bawah tadi. Yang pertama. Hijri. Okey. Yang ketiga macam mana? Keadaan yang ketiga. Yang ketiga macam sebelum huruf ra ada huruf berbaris bawah. Ra tu macam mana? Ra tu bagi apa? Ra tu huruf ra mati ya. Ra mati. Ada huruf baris bawah. Huruf baris bawah macam fakabir. Itu dah masuk dalam keadaan yang kedua tadi. Kedua sama Fasbir. Por sama juga. Itu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, ra mati, sebelumnya baris mati, sebelumnya baris bawah. Macam ri macam apa tu? Fa'anzir. Boleh? Macam kadirun. Ya betul lah tu. Qadir, basir. Fakabbir. Qadirun, basirun. Fakabbir, saya faham itu masuk dalam keadaan kedua sebab ra mati dia macam sikit berkurang macam ma'alif disukun jugalah. Macam hujung macam kalau ra gitu. Dia tak semestinya ma'alif disukun macam hijr ra mati, sebelumnya bagi mati, sebelumnya bagi bawah. Next dia ada ra ujung penghabisan dia. Ya. Allakum sihr. Macam sihir. Sihir bukan ma'alif sukun tapi dalam keadaan yang ketiga. Itulah ra mati, sebelumnya huruf berbaris bawah. Tapi yang ini, yang keadaan ketiga ini kita lebih nak berhati-hati waktu yang ada huruf ya tu. Contohnya qadir, basir. Itu banyak ra tebal tu. Padahal dia dalam keadaan tiga ni, dalam keadaan yang tipis. Banyak orang baca tebal. Contohnya dalam surah Al-Mulk kan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia muncung mulut. Itu tak boleh. Itu tebal tu. Dia kena tipiskan. Qadir. Jadi tebal pasal dia baris depan dua. Jadi kita tengok macam tebal qadir. Dia satunya bagi depan dua tu. Kadang-kadang kita tak perasan pun, kita tak tengok. Kadang-kadang orang yang baca hafiz ni, yang dah hafal surah Al-Mulk, dia tak tengok, dia tak tahu tu bagi depan ke bagi apa. Cuma yang saya perasan, yang saya buat keputusan sendiri, andaian sendiri, iaitulah bila kita dah panjang qadim ma'arif sukun tu dan kita nak sebut ra tu, kita kembalikan huruf, kita kembalikan kedudukan bibir mulut kita ke tempat yang asal. Padahal yang kita panjangkan di tadi dah cantik dah. Dia tipis sebabkan ya tu tipis. Qadi cantik dah. Tapi belum selesainya ra tipis, kita dah kembalikan bibir mulut kita ke tempat yang asal, dia akan automatik jadi tebal. Qadi kita kembalikan ke depan mulut kita, bibir mulut kita, dia akan jadi ra tebal. Jadi kita nak kena kontrol di sini, habiskan ra tipis dulu, barulah kita kembalikan bibir mulut tu. Qadir.
Baru depan. Basir boleh tak Ustaz? Basir. Sama juga basir. Semua kabir. Okey. Keadaan yang terakhir dalam bab ra tipis iaitulah apabila ra tu berbaris mati sebelumnya huruf ya lin. Ra mati sebelumnya huruf ya lin. Maknanya kalau disebut ya lin tu maknanya waw lin tak berlaku lah. Dia berlaku pada ya lin. Ya lin. Bila sebut ya lin iaitulah ya berbaris mati sebelumnya huruf berbaris atas. Contohnya khair. Basir. Tak masuk. Basir tu keadaan ketiga tadi. Basir kan saya. Basir tu bukan lin. Basir tu ada sukun. Ya, betul. Dia kena khair. Khair. Belakang dia. Jadi ra tu sebenarnya dia lebih kepada nak tebal tapi dia tipis tu. Khair. Bair. Kabir tak boleh. Tak boleh. Kabir keadaan ketiga. Iaitulah ra mati sebelumnya bagi bawah. Yang ini ra mati sebelumnya ya huruf lin. Bila ya huruf lin mesti sebelum ya itu huruf berbaris atas. Khair. Nampak khair. Khair. Sekejap saya kena contoh, kena tulis juga. Fi Quraisy tak boleh saya. Ila fi Quraisy tak boleh. Mana ra? Tak ada Itu ra tebal biasa tu. Biasa. Okey, kita tengok kita bagi jelas lagi insya-Allah. Contohnya tadi boleh tengok dekat skrin insya-Allah. Nampak tak? Tak nampak. Ada whiteboard ada? Whiteboard betul tapi okey. Apa-apa je. Okey, ra berbaris mati. Ra berbaris mati. Sebelumnya ada huruf ya lin. Bila huruf ya lin, mesti ya lin itu baris-baris mati. Dan sebelum ya lin ini mesti nak kena huruf berbaris atas. Contohnya khair. Barulah ininya yang namanya ya lin. Kalau kabir tak boleh jadi ya lin. Walaupun ra ni baris mati betul, ya ni berbaris mati betul, tapi sebelum ya ini baris bawah tak boleh, dia tak jadi ya lin, dia jadi ya ni ya ma'arif sukun ataupun ya ma asli je. Jadi kabir ini termasuk dalam keadaan yang ketiga, dia tipis juga tapi dalam bahagian keadaan, dalam contoh keadaan yang ketiga. Keadaan yang keempat yang macam ni, contohnya khair, lepas tu macam tair. Okey. Ra baris mati ya lin ta bagi atas. Dair la dair pun sama juga. Dha bagi atas, ya mati, ra mati. Jadi semua ini keadaan yang kena tipiskan huruf ra. Khair, tair, bair kalau kita berhenti. Boleh insya-Allah. Dan dua keadaan yang terakhir yang kita belajar malam ni untuk kita tebalkan ra. Yang pertamanya tadi kita dah belajar tadi, ra tu berbaris mati. Keadaan yang terakhir ini adalah bahagian yang boleh kedua-duanya, tebal pun boleh, nipis pun boleh. Tadi tu. Okey. Jadi ada dua je saja. Pertamanya apabila ra tu mati sebelumnya huruf berbaris bawah, selepasnya huruf isti'la tapi berbaris bawah. Jadi bila kita bila kita baca ra tu tebal, ra tu tipis pun boleh, tebal pun boleh. Okey, dalam contoh ni saya nak tanya, kalau kita berhenti, kita boleh baca berapa wajah? Fakana kullu firqa. Ra ni kita boleh baca berapa wajah? Tebal, nipis, nipis, tebal, nipis saja, tebal saja.
Boleh. Dua-dua. Boleh dua-dua sebab perkataan ini. Ra tu tipis. Siapa Ya. boleh jawab dalam Ya. ramai-ramai? Dua wajah Ustaz. Perak. Okey, Haji Din sebut dua wajah, Haji Syarif sebut dua wajah. Siapa ada jawapan lain? Semua setuju belaka? Dua wajah. Dua, Okey, Ustaz. Haji Latif pun sebut dua wajah. Satu kena, sini pun kena juga. Dua-dua. Okey, tebal pun boleh, dua Tipis tipis pun boleh. boleh. Okey, ada jawapan lain? Pelik sikit. Cuba kita perhati dalam keadaan 8, keadaan 4 ada tak? Ada tak keadaan ini? Termasuk dalam keadaan 8 ke keadaan 4? Mana-mana wajah? Yang Siapa apa yang mirsad itu boleh dua wajah juga. Itu Macam tak termal, itu wajah yang ke-8 dalam wajah yang tebal tu. Oh. Mirsad. Okey, kita bagi masa. Ustaz, boleh abang jawab tak? Boleh. Okey, silakan. Dalam wajah ni, Ra tu sebelum huruf Ra mati, tu ada Fa bawah. Sepatutnya Baris bawah. sepatutnya atas. Kalau ketika atas tu kita firq. Tapi ini bawah. Bawah. Jadi boleh baca? Boleh boleh baca dua. Jadi maknanya jawapan sama juga dengan kawan-kawan yang lain ya. Betul? Tidak, saya pilih dua, bukan antara maksud Tak, saya Bukan dia panggil wajah tau. Tebal ke tipis? Dua-dua boleh. Saya pilih Tipis dengan tipis. tebal. Tepat. Sorry. Tipis. Firq. Maknanya boleh tebal saja. Tipis tak boleh. Kalau berhenti tak boleh tipis. Macam tu. Yes. Pasal apa? Fa tu huruf bawah. Kalau fa tu huruf atas. Tapi kalau itu pasal ataupun kalau itu sebabnya, sepatutnya kita pilih yang tipis lah sebab ra itu sebelumnya bagi bawah. Tipis. Okay. Ustaz, ini adalah salah satu daripada huruf istilah. Jadi kalau pada saya, pendapat saya lah, ini mungkin tipis Ustaz. Tipis ya? Tipis. Dua wajah kan dikatakan dua Okey, wajah. ada sekarang ni kita ada satu kumpulan pilih dua wajah dan kita ada dah dua orang yang pilih tipis. Tak ada siapa-siapa nak pilih tebal ke? Bunyi sumbang agaknya. Tak ada. Cantik Ustaz. Kalau tebal macam tak cantik. Okey, bunyi macam sumbang. Okey, gini, saya memang sengaja sangat-sangat ulang semua 8 keadaan tebal, 4 keadaan tipis supaya kita betul-betul hadam dan faham setiap keadaan dan saya dah terangkan dengan satu persatu keadaan demi keadaan. Jadi cuba kita perhatikan. Ra baris mati, sebelumnya baris bawah, selepasnya huruf isti'la. Yes. Selepasnya huruf isti'la yang bila kita berhenti di sini dia akan jadi huruf isti'la yang bukannya berbaris bawah. Sebab kita bila kita berhenti qaf itu jadi qaf mati kan? Jadi qaf itu bukannya huruf isti'la berbaris bawah. Jadi dia bolehkah kita baca ra tebal sahaja ataupun kena baca tipis sahaja ataupun boleh baca kedua-duanya? Baca tebal aja. Okey, kenapa Haji Hanafi? Macam Ustaz explain tadi lah, dia baris mati sebelum baris bawah, selepas itu ada huruf istilah, bukan berbaris bawah. Ya, itu jawapan yang betul. Bila dia dah ulang semula apa yang saya sampai terangkan tadi, maka jawapan betul. Jadi jawapan di sini, kalau kita berhenti atas perkataan firq, maka tiada dua wajah. Hanya satu wajah sahaja, iaitulah wajah tafkhim, wajah tebal. Kenapa? Qalqalah tak Ustaz cakap? Qalqalah. Qalqalah, ya, qalqalah itu bukan cerita kita malam ni. Cerita kita hanya huruf ra. Bukannya bacaan ni
Kita berhenti, kita kalahkan. Kalau kalahkan boleh perak. Haji Din, kita tak bincang qalqalah malam ini. Bukan hukum qalqalah. Kita bincang ra sahaja. Jadi, sebab di sini kena bacanya tebal. Sebabnya ra baris bawah, ra baris mati, sebelumnya baris bawah, selepasnya huruf isti'la bukan baris bawah. Itu puncanya. Dan itu sebabnya ra ini hanya dibaca dengan tebal sahaja ketika kita waqaf. Fakana kullu firqa. Sebab apa? Yang boleh baca dua wajah syaratnya, yang boleh baca dua wajah ni syaratnya ra baris mati, sebelumnya huruf berbaris bawah, selepasnya huruf isti'la yang berbaris bawah. Barulah boleh baca kedua-dua wajah. InsyaAllah tak apalah, kita punya bahasan kita memang mendalam pada malam ini, tapi insyaAllah saya harap bertambah lagi jelas, bertambah lagi faham untuk semua. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. Untuk wajah yang terakhir yang kita bincangkan, yang kita bincangkan malam ini, iaitulah huruf ra mana tadi? Pitop. Saya nak buka balik dekat tu. Misal pitop. Okey. Yang terakhir yang kita bincang tadi iaitulah ra yang boleh baca dua wajah. Itulah pada dua perkataan, Misr dan Qitr. Keadaannya ra itu berbaris mati, sebelumnya huruf isti'la baris mati, dan sebelumnya huruf berbaris bawah. Contohnya Misr, Qitr. Jadi kedua-dua perkataan ini kita boleh baca dua wajah. Kalau kita berhenti, ra itu boleh baca kedua-duanya. Nak baca tebal pun boleh, nak baca tipis pun boleh. InsyaAllah. Maka selesailah untuk hukum ra pada malam ini. Saya harap semua boleh faham. Kalau tak semuanya, insyaAllah sebahagian biasa-biasakan, dan juga insyaAllah perlahan-lahan nanti dapat semualah. Sebab ra antara hukum yang banyak berulang dengan kita. Banyak berulang dalam bacaan kita. Hatta dalam bacaan qauliyah kita. Maksudnya dalam rukun-rukun qauli dalam solat. Baca Fatihah. Baca tasyahud. Tasyahud akhir. Dan baca takbir. Allahu Akbar. Ra tu pun tebal tu. Jadi kita nak kena kemaskan semua ra dalam ibadat-ibadat kita, dan terutamanya dalam membaca Al-Quran. Disebabkan ra banyak sangat berulang-ulangnya dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, maka kita patut sangatlah untuk kita bagikan masa dan tenaga kita untuk kita faham betul-betul ra mana tebal, ra mana tipis. Dia bukannya sampai tahap nanti berubah makna kalau kita tak baca tebal, tak baca tipis. Tapi dia tak sampai tahap itu. Cuma dia lebih kepada indahnya bacaan ra tu tebal, indahnya bacaan tu tipis, dan sempurnanya bacaan seseorang itu sekiranya dia menjaga hukum-hukum ra, dan insya-Allah hampir sama seperti mana diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah tentunya semua kita nak sampai ke tahap itu. Kalau kita tak usaha, maka kita tak dapat. Sebab ra ini betul-betul mencabar juga dalam bahasa kita. Kita tak main peranan untuk tebal tipis ra. Kita tak kisah dan kita tak ambil berat pun. Tapi dalam Al-Quran sampai begitu sekali ulama pecahkan, dan ulama bahagikan, terangkan, bagikan keadaan-keadaan, contoh-contoh supaya kita betul-betul membaca ra dengan sempurna. Okey, insya-Allah untuk malam ini sampai sini saja. Mudah-mudahan ilmu kita insya-Allah bermanfaat dan dapat barakahnya insya-Allah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar.
على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Masya-Allah. Terima Terima kasih kasih, Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih, Ustaz. Ada. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semua. InsyaAllah. Selamat malam, Ustaz. Terima kasih Selamat Ustaz. malam. Alhamdulillah. Kau di pada Melaka Sama-sama senyapnya. melihat. Senyapnya malam ni Dia tak ada Ustaz tak modal. becuk sangat, dia tak becuk sangat Ustaz, dia tak becuk sangat.